Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa Kabinet akan membincangkan isu pelaksanaan skim gaji minimum pada mesyuarat bulan depan untuk menyelesaikan masalah ini dengan sekali jalan. Beliau berkata dalam ucapan sambutan Hari Buruh 2023 bahawa pelaksanaan skim gaji minimum masih sukar dan pelaksanaannya memerlukan usaha yang besar. Skim gaji minimum sebanyak 1,500 RM dilaksanakan pada 1 Mei tahun lepas untuk majikan yang mengambil sekurang-kurangnya 5 orang pekerja di seluruh negara. Bagi majikan yang mengambil kurang daripada 5 orang pekerja, tempoh pelaksanaan skim gaji minimum telah dilanjutkan dari 1 Januari tahun ini hingga 1 Julai. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Anwar menekankan bahawa kerajaan memberi keutamaan kepada meningkatkan upah pekerja di Malaysia. Kerajaan akan mengumumkan perubahan yang dilakukan untuk mempertahankan nasib pekerja. Beliau berkata, sesetengah syarikat meningkatkan keuntungan dan produktiviti tetapi gaji pekerja tidak meningkat. Setiap pekerja yang memberikan sumbangan seharusnya dihargai. Berkaitan dengan jumlah wang yang mencukupi dalam hidup, berapakah yang mencukupi? RM1 1,000,000 RM tanpa ragu merupakan jumlah wang yang besar, dan ia selalunya dianggap sebagai piawaian untuk kekayaan. Walau bagaimanapun, memiliki RM1 RM bermakna anda menjadi jutawan. Namun, adakah RM1 cukup untuk anda bersara? Mengambil kira bahawa jangka hayat purata rakyat Malaysia adalah 74 tahun dan umur persaraan adalah 60 tahun, dana persaraan anda sepatutnya mencukupi untuk menyokong sekurang-kurangnya 14 tahun kehidupan. Jika anda mengambil RM1 dan membahagikannya kepada 14 tahun kehidupan persaraan, anda hanya mempunyai kira-kira RM71,428 setahun atau RM5,952 sebulan. Jika anda merancang untuk bersara di sebuah pekan tanpa beban kewangan seperti bayaran ansuran rumah atau kereta, jumlah ini mungkin mencukupi. Walau bagaimanapun, jika anda ingin terus tinggal di bandar dan mengekalkan tahap hidup yang sama sambil mempunyai beban hutang, ini jelas tidak mencukupi. Bayangkan kehidupan selepas bersara. Pertama sekali, anda mungkin ingin kehidupan pada hari tua anda bebas dari kebimbangan keuangan dan bukan lagi terpaksa bersusah payah mencari nafkah. Tentunya, setiap individu mempunyai keperluan dan keinginan yang berbeza, jadi tidak akan ada jumlah wang persaraan yang sempurna untuk semua orang. Untuk menentukan berapa banyak wang persaraan yang anda perlukan, berikut adalah beberapa soalan yang boleh anda tanyakan kepada diri sendiri. Adakah anda pengguna yang boros atau penjimatan yang berjaya? Adakah anda mempunyai pendapatan pasif selepas bersara? Adakah kesihatan anda baik? Perlukah anda membayar kos perubatan setiap bulan? Adakah anda mempunyai perlindungan insurans perubatan yang mencukupi? Bila anda merancang untuk bersara? Adakah anda mempunyai dana kecemasan? Adakah anda mempunyai tanggungjawab kewangan lain selepas bersara, pendidikan anak-anak, pembayaran pinjaman perumahan, dan lain-lain? Apakah kadar inflasi purata sekarang dan beberapa tahun akan datang? Berapa tahun lagi sebelum anda bersara? Jika anda masih mempunyai hutang yang belum dilunaskan, perbelanjaan perubatan tetap, dan kos pendidikan anak-anak, hanya sejumlah sekitar RM6,000 sebulan tidak mencukupi. Berapa banyak yang mencukupi? Jadi, berapa banyak wang yang mencukupi untuk persaraan anda? Anda perlu mempertimbangkan perkara seperti pendapatan sekarang dan tanggungjawab kewangan, termasuk tabiat perbelanjaan, kos perubatan yang dijangka, perbelanjaan anak-anak dan pinjaman lain yang belum dilunaskan. Cara pertama 70%. Sasaran dana persaraan anda sepatutnya berkait rapat dengan gaji terakhir sebelum persaraan. Secara amnya, anda perlu mempunyai sekurang-kurangnya 70% daripada gaji bulanan sebelum persaraan. Ini berdasarkan anda mempunyai tanggungjawab kewangan yang mengambil sepertiga daripada pendapatan dan biasanya dilunaskan sebelum persaraan. Sebagai contoh, jika pendapatan anda ketika persaraan adalah RM8,000 RM, dana persaraan atau pendapatan anda sepatutnya membolehkan anda mendapat sekurang-kurangnya RM5,600 RM setiap bulan.
Untuk mencapai sasaran ini, anda perlu menyimpan seperti 33% pendapatan anda bermula dari usia 25 tahun. Bagi pekerja, melalui Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, KWSP, mereka biasanya menyimpan 23% daripada pendapatan, pekerja menyumbang 11%, majikan menyumbang 12%. Oleh itu, mereka masih perlu menyimpan 10% pendapatan tambahan dan melabur dalam instrumen yang memberikan pulangan yang lebih tinggi untuk mengelakkan kesan inflasi. Cara kedua 5%. Seiring dengan berjalannya waktu, kadar inflasi yang lebih tinggi akan memberikan kesan negatif terhadap daya beli anda. Oleh itu, mengambil kira faktor inflasi adalah sangat penting dalam perancangan persaraan anda. Satu kaedah untuk menganggarkan jumlah yang diperlukan untuk persaraan adalah dengan menentukan perbelanjaan bulanan dan bayaran ansuran, jika ada, dan menambahkan 5% setiap tahun untuk menangani kesan inflasi. Kemudian, daripada umur persaraan 60 tahun dan jangka hayat purata 74 tahun, jumlah ini dikalikan dengan 16. Jika anda menggunakan kaedah ini untuk menganggarkan dana persaraan, jangan lupa mempertimbangkan beberapa perbelanjaan tambahan seperti kos pembedahan pergigian, servis kereta, dan juga perbelanjaan seperti bercuti bersama keluarga atau majlis perkahwinan anak. Jangan mengabaikan ancaman inflasi. Sebagai contoh, pada tahun 2014, seseorang yang bersara pada usia 60 dengan simpanan RM1 boleh mengeluarkan sekitar RM66,667 setiap tahun dengan selamat. Namun, disebabkan oleh inflasi, seseorang yang berusia 25 tahun hari ini memerlukan lebih daripada RM3 juta pada masa persaraan untuk hidup dengan cara yang sama. Sila ambil perhatian bahawa pengiraan ini diasumsikan kadar inflasi purata selama 30 tahun akan menjadi 4%. Oleh itu, penting untuk mengumpul simpanan persaraan yang mencukupi tetapi memelihara nilai kekayaan juga penting. Anda boleh mencapainya dengan memilih instrumen pelaburan yang memberikan pulangan yang melebihi kadar inflasi purata. Namun, jika anda menyimpan wang untuk persaraan, berhati-hati jangan menempatkan kebanyakan simpanan anda dalam pelaburan yang mempunyai risiko dan pulangan yang tinggi, contohnya saham, kerana jika modal tidak dilindungi, anda mungkin kehilangan sebahagian besar pelaburan anda disebabkan oleh ketidakstabilan pasaran. Selain itu, kadar inflasi adalah berbeza setiap tahun. Untuk menjaga keselamatan, anda harus menganggap kadar inflasi adalah lebih tinggi setiap tahun untuk memastikan anda membuat keputusan yang betul ketika melabur agar wang anda tidak akan berkurang nilainya apabila digunakan pada masa akan datang. Selain itu, memulakan simpanan untuk persaraan secepat mungkin adalah lebih baik. Semakin lewat anda memulakan, semakin banyak jumlah wang yang perlu disimpan setiap bulan untuk mencapai matlamat persaraan, malah mungkin akhirnya anda tidak dapat mencapainya. Walau bagaimanapun, sama ada RM1 mencukupi untuk persaraan anda bergantung pada jangkaan anda terhadap kehidupan pada masa tua. Jika anda memutuskan untuk menurunkan taraf hidup anda, mungkin mencukupi. Namun, jika anda ingin melancong dan menjelajahi dunia selepas persaraan, anda mungkin perlu menggandakan jumlah RM1 anda. Akhir kata, saya berharap anda menikmati hari tua anda tanpa perlu bersusah payah untuk hidup dan menikmati matahari dan pantai di Bahamas. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.